Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Okay, sekarang bersama Cikgu Yati untuk sesi pembelajaran Bahasa Melayu. Okay, tema pembelajaran hari ini iaitu tema 2, kesihatan mental dan emosi. Okay, kita teruskan sesi pembelajaran kita hari ini. Okay, mari kita lihat objektif pembelajaran dahulu. Okay, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan dengan betul. Okay, seterusnya kita lihat kriteria kejayaan pula. Murid akan dapat membaca dan memahami teks prosa dengan betul. Yang kedua, murid akan dapat memberikan sekurang-kurangnya 3 idea tersurat yang terdapat dalam teks. Dan yang ketiga, murid akan dapat memberikan sekurang-kurangnya 2 idea tersirat berdasarkan teks prosa yang dibaca. Okey, kita teruskan lagi pembelajaran kita. Okey, cikgu nak kamu sediakan buku teks Bahasa Melayu. Tengok muka surat 19 kerana kita akan membaca bersama-sama. Okey, tengok murid-murid. Kita baca bersama-sama boleh? Kita lama tak baca bersama-sama dah. Okey, kita baca sama-sama. Okey, perenggan demi perenggan Okey. Okey, perenggan pertama. Selamat pagi warga sekolah jenis kebangsaan Tamil Kupang. Saya akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Minda Sihat, Emosi Stabil, Tindakan Tepat. Apakah minda dan emosi? Minda ialah keupayaan otak kita untuk berfikir, mengawal pergerakan dan mentafsir maklumat seperti bau, dengar dan rasa. Okay, emosi pula ialah perasaan. Apakah faedahnya jika minda dan emosi stabil? Okay, hadirin yang saya muliakan, minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Oleh itu, kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku. Selain itu, kita tidak akan cepat berasa marah jika emosi dapat dikawal. Lantaran itu, perhubungan dengan rakan-rakan akan sentiasa mesra. Individu yang mempunyai minda yang sihat juga dapat menghadapi sesuatu musibah dengan tenangnya. Kita mampu mengawal perasaan sedih supaya tidak berpanjangan. Di samping itu, perasaan takut dapat dihindari semasa menghadapi tekanan. Kita berasa selesa dan yakin, contohnya kita tidak akan mendiamkan diri semasa perbincangan di dalam kelas. Okey, akhir sekali, kita dapat tidur dengan nyenyaknya. Kita tidak akan mengantuk semasa menjalani aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Oleh itu, prestasi pelajaran dan aktiviti luar bilik darjah kita sentiasa cemerlang. Saya berharap agar semua murid mendapat manfaat daripada ceramah yang saya sampaikan ini. Kesimpulannya, jika minda sihat dan emosi kita stabil, kita... Okay, sekian, terima kasih. Okay, itu tadi petikan dalam buku teks yang kita dah baca. Kemudian, kita nak kena pasti idea tersurat yang terdapat dalam petikan. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu, cikgu nak ulang balik, sebenarnya kamu dah belajar dalam semasa darjah 5 kan, tapi cikgu nak ulang balik apa itu idea tersurat. Okey, idea tersurat adalah merupakan idea yang terdapat dalam teks atau bahan rangsangan yang kita nampak. Okey, apa yang kita nampak merupakan idea tersurat. Dan idea tersirat pula, idea tersirat apa yang kita tidak nampak dalam petikan, yang kita perlu fikirkan sendiri. Biasanya untuk mencari untuk mencari idea tersirat ni, kita kena tahu mengapa idea tersurat tu dilakukan ataupun kesan idea tersurat tu. Apabila kita buat idea tersurat tu, apa kesan dia? Kita teruskan murid-murid. Jom kita tengok macam mana nak cari idea tersurat dan tersirat. Tersurat memang kita dah nampak dalam petikan kan, tapi jangan ambil ayat tu semua. Dalam petikan semua tu jangan ambil. Kita kena ambil yang penting sahaja. Kita kena pasti dahulu idea tersurat yang terdapat dalam teks prosa ini dalam petikan. Yang pertama, tengok yang cikgu petakan tu.
Okey, dekat perenggan yang ketiga. Okey, minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Oleh itu, kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku. Okey, ini idea tersurat yang pertama. Ayat yang mengandungi idea tersurat yang pertama. Kita garis dahulu. Okey, cikgu nak kamu garis dahulu. Okey. Kemudian, ayat yang mengandungi idea tersurat yang kedua. Okey, kat perenggan yang keempat. Okey, selain itu, kita tidak akan cepat berasa marah jika emosi dapat dikawal. Lantaran itu, perhubungan dengan rakan-rakan akan sentiasa mesra. Okey, ni ayat yang mengandungi idea tersurat yang kedua. Okey, kita tengok idea tersurat yang ketiga. Okey, ketiga. Okey, perenggan kelima. Okey, perenggan kelima, individu yang mempunyai minda yang sihat juga dapat menghadapi sesuatu musibah dengan tenangnya. Kita mampu mengawal perasaan sedih supaya tidak berpanjangan. Okey, ini ayat yang mengandungi idea tersirat yang ketiga. Okey, tengok lagi. Ada lagi tak? Okey. Ada lagi. Ada lagi. Perenggan yang berapa dah ni? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, perenggan ke-6. Okey, dalam perenggan ke-6 ada di samping itu dekat ayat di samping itu perasaan takut apabila perasaan takut dapat dihindari semasa menghadapi tekanan. Kita berasa selesa dan yakin. Contohnya, kita tidak akan mendekam diri semasa perbincangan di dalam kelas. Okey. Dan kita tengok sampai dah perenggan ke-6, ada lagi tak perenggan ke-7? Kita tengok perenggan ke-7 ada lagi tak? Okey, ada lagi perenggan ke-7. Jadi ini ayat yang mengandungi idea tersurat yang kelima. Yang terakhir sekali akhir sekali kita dapat tidur dengan nyenyaknya. Kita tidak akan mengantuk semasa menjalani aktiviti co-curriculum dan co-curriculum. Oleh itu, prestasi pelajaran dan aktiviti luar bilik darjah, kita sentiasa cemerlang. Okey, sekarang kita dah garis. Okey, cikgu nak kamu garis tadi. Dalam buku teks tu garis. Dah ada 5 sekarang ni. Ayat yang mengandungi idea tersurat. Kemudian, apa yang perlu kita buat? Okey, kita perlu keluarkan ayat yang mengandungi idea tersurat. Okey, kita perlu keluarkan maklumat tersurat. Okey, cikgu buat macam ni. Okey, tengok kita keluarkan maklumat tersurat yang pertama. Maklumat tersurat yang pertama, minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Jangan ambil semua ayat tu. Okey, kita ambil yang penting sahaja. Okey, tu pun garis. Ini idea tersurat yang pertama, yang penting. Okey, membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Okey. Jadi sekarang daripada maklumat tersurat ni, kita nak cari maklumat tersirat yang pertama ni. Okey, kita kena tahu kesan dia. Mengapa setelah membantu kita membuat pertimbangan yang positif ni, apa kesan dia? Okey, kesan dia dapat berfikir mana yang baik dan buruk jika memilih keputusan tersebut. Bermaksud kita dapat berfikir, okey, keputusan yang dibuat itu baik ataupun buruk. Okey. Kita tengok pula maklumat tersurat yang kedua, dekat ayat selain itu, kita tidak akan cepat berasa marah jika emosi dapat dikawal. Okey, kita gariskan. Okey, maklumat idea tersurat. Okey, idea tersurat yang cikgu garis, kita tidak akan cepat berasa marah. Okey, tidak akan cepat berasa marah. Kesan dia, apabila tidak cepat berasa marah, okey, rakan-rakan pun akan seronok berkawan dan dapat mengeratkan lagi tali persahabatan. Okey, yang ni kena tahu kesan dia. Kenapa daripada idea tersurat tu kenapa? Apa akibat? Okey, kita tengok ada lagi cikgu bagi. Ni yang ketiga pula. Ayat yang ketiga individu yang mempunyai minda yang sihat dapat menghadapi sesuatu musibah dengan tenang. Yang ni ada yang kita garis tadi dalam buku teks. Kita ambil balik je keluarkan. Dan kita cari maklumat penting idea tersurat. Jangan ambil semua. Okay. Ni mana maklumat idea tersurat. Okay, dapat menghadapi sesuatu musibah dengan tenang. Apabila minda dan emosi sihat,
kita akan dapat menghadapi sesuatu musibah dengan tenang. Okey, kita nak cari idea tersirat dia. Okey, mengapa ataupun kesan daripada dapat hadapi sesuatu musibah dengan tenang. Apa kesan dia? Okey, kita akan mengelakkan stres. Okey, yang akan menyebabkan kita melakukan tindakan yang di luar jangkaan. Okey, ni merupakan idea tersirat. Idea tersirat ni tidak ada dalam teks. Okey, tidak ada dalam bahan rangsangan. Okey, faham murid-murid? Mudah kan? Untuk mencari idea tersirat memang dah ada dalam teks, dalam bahan rangsangan. Untuk mencari idea tersirat sebenarnya kita gunakan kesan. Okey, kesan daripada idea tersirat itu. Okey. Faham murid-murid? Okey, sekarang tibalah kepada tugasan hari ini berdasarkan teks tadi, bahan rangsangan tadi yang cikgu dah bagi kepada kamu dan cikgu minta kalian gariskan idea tersurat. Jadi kita dah bincang bersama-sama 3. Jadi tugasan hari ini daripada 3 tu, okey, kamu senaraikan lagi 2. Okey, 2 idea maklumat tersurat. Dan kemudian senaraikan juga idea tersirat. Okey, 2 lagi. Okey, idea tersirat, kesan dia. Okey, yang tu kamu kena buat. Jadi tugasan hari ini, okey, belum lagi buat ulasan. Okey, kita cuma mengeluarkan maklumat tersurat dan tersirat sahaja. Okey murid-murid. Okey, kita dah sampai ke penghujung pengajaran cikgu. Okey. Jadi sekian saja daripada cikgu. Cikgu harap kamu boleh melaksanakan tugasan yang cikgu beri. Okey. Sekian saja. Selamat belajar, selamat maju jaya. Assalamualaikum.